Assalamualaikum dan selamat kembali ke Domir TV. Bulan Ramadan membuka peluang kepada umat Islam untuk meraih keuntungan pahala apabila menderma menolong saudara se-Islam kita yang dalam kesusahan. Namun kes terbaru yang melibatkan NGO Aman Palestin menggugat kepercayaan orang ramai terhadap aktiviti pengurusan derma kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Sememangnya, serangan puak Zionis ke atas bumi Palestin yang tidak berhenti meskipun sedang di bulan Ramadan menyentuh hati setiap Muslim di dalam dan luar negara. Oleh kerana kekangan tanggungjawab, kita hanya berpeluang untuk menghulurkan sumbangan kepada saudara seagama kita di sana atas prinsip yang telah diajar oleh Nabi SAW yang bermaksud perumpamaan orang mukmin dalam hal kasih sayang bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan sakit, maka seluruh badan akan merasakan panas dan demam. Justru walaupun jauh dari segi geografi, umat Islam di Malaysia bersemangat untuk menolong rakyat Palestin dengan apa sahaja cara dan peluang yang ada, iaitu dengan amalan menderma. Tetapi realiti hari ini wujudnya orang yang menggunakan persatuan agama untuk meraih kekayaan. Manusia pula, terutama yang cintakan agama, mudah sangat terpedaya dan jadi taksub dengan simbol-simbol agama hingga hilang kewarasan dan pertimbangan akal. Mereka ini diambil kesempatan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang mengumpul derma seperti mengumpul harta sendiri dan menggunakan dana itu untuk kegiatan peribadi. Jangan kita lupa bahawa sudah cukup ramai mereka yang mengambil kesempatan atas nama agama yang jadi kaya raya dengan menipu orang ramai, sehingga mereka kemudiannya memiliki empayar perniagaan, banglo-banglo mewah, kereta-kereta besar, isteri-isteri ramai dan wang melimpah hasil sumbangan orang ramai. Sedihnya, pengasasnya adalah orang agama, tetapi yang menjadi mangsa adalah orang yang ingin mendekatkan diri dengan agama. Ternyata pada zaman ini, wujud NGO-NGO dan yayasan Islam sedang di bawah radar pemantauan PDRM, SPRM dan MCMC, terutama sekali mereka yang mengutip dana dari orang ramai. Pada bulan November 2023, PDRM mencadangkan Pertubuhan Bukan Kerajaan atau NGO yang membuat kutipan derma ini didaftarkan serta dikawal selia oleh agensi kerajaan tertentu seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat atau mana-mana agensi berkaitan. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata, setakat ini tiada undang-undang khusus untuk mengawal kutipan derma bagi bencana atau konflik yang bukan diuruskan oleh kerajaan. Menurutnya, PDRM tidak menolak kemungkinan wujudnya anasir yang menangguk di air keruh dan mengambil kesempatan terhadap perasaan simpati rakyat Malaysia ke atas apa yang berlaku di Palestin. Beliau juga menyarankan masyarakat di negara ini untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan sumbangan kepada mana-mana tabung kemanusiaan. Banyak badan-badan ini dikatakan tidak berdaftar dan jika berdaftar pula menyalahgunakan fungsi sebagai institusi yang mengutip derma dan dana pengurusan. Jika pihak kerajaan tidak memandang serius perkara ini dan tidak bertindak, maka kegiatan-kegiatan ini satu hari akan mencemar nama Islam dan ramai akan tertipu dengan skema atas nama agama. Persoalan penting yang perlu dijawab oleh yayasan serta NGO bertanggungjawab mengutip derma ini antaranya adalah di bawah otoriti manakah mereka ini didaftarkan? Institusi atau agensi kerajaan mana yang memberi kebenaran untuk mengutip derma? Siapakah yang mengawal tadbir urus supaya tidak berlaku ketirisan dan penyelewengan? Berapa lama ruang masa dan sasaran yang diizinkan untuk mengutip derma? Bagaimana untuk menjamin ketelusan personaliti terlibat atau lembaga pengarah yayasan? Sejauh mana tanggungjawab mereka untuk serahkan laporan berkala yang disahkan oleh juru audit luar
Mungkin juga sudah tiba masanya untuk menciptakan penjenamaan baru seperti Halal Jakim, khas untuk NGO yang mengutip derma. Dengan penjenamaan ini, NGO yang berdaftar dengan agensi kerajaan serta mengikut piawaian baru ini akan meningkatkan kepercayaan orang ramai terhadap aktiviti-aktiviti mereka. Perlu diciptakan standard emas baru bagi yayasan yang mengumpul derma supaya dapat menghentikan salah laku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang bermaksud, bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat kurnianya, lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Ibn Kathir berkata, ini merupakan perumpamaan yang diberikan Allah mengenai gandaan pahala untuk orang yang berinfak hartanya pada jalan Allah kerana mencari keredaannya. Di sini kita dapat lihat betapa penting dan besarnya ganjaran bagi mereka yang membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan memberi kepada mereka yang tidak berkemampuan. Namun di dalam dunia akhir zaman ini, keikhlasan berinfak diambil kesempatan oleh skamer, penipu alaf baru. Golongan ini tidak kenal erti penat dalam aktiviti penipuan mereka, sentiasa mencari peluang atas kesusahan pihak lain. Inilah manusia yang buta hatinya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 46. Kerana keadaan yang sebenarnya bukanlah mata kepala yang buta, tetapi yang buta itu ialah mata hati yang ada di dalam dada. Ibn Mas'ud menceritakan, pada hari kiamat ada seorang hamba yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kamu mengembalikan amanahmu?" Hamba itu menjawab, "Tidak, wahai Tuhan." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kembalikanlah sekarang." Hamba itu berkata, "Wahai Tuhan, dunia sudah hilang. Aku tidak mempunyai apa-apa." Lalu Allah berfirman kepada salah satu malaikat, "Pegang tangannya dan bawa ke neraka Jahannam dan perlihatkan amanah itu kepadanya." Allah berfirman kepada hamba itu, "Turunlah dan keluarkan amanah itu." Lalu ia turun ke dalam api neraka selama 70 tahun. Ketika ia sampai di batas neraka Jahannam, dia terlepas dan tenggelam selama 70 tahun. Ingatlah, sang penguasa langit bumi akan menguruskan langsung semua perhitungan dan perbuatan mereka itu. Tidak seorang pun di antara kamu kecuali akan ditanya langsung oleh Allah. Tidak ada penerjemah di antara dirinya dengan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 14 yang maksudnya, "Bacalah kitab suratan amalmu. Cukuplah engkau sendiri pada hari ini menjadi penghitung terhadap dirimu tentang segala yang telah engkau lakukan." Maka kita mesti menuliskan catatan yang akan membuat kita senang membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala